Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi. Terima kasih Tokibu, Mikushen, Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang berbahagia, yang dihormati, yang dikasihi kepada teman-teman, rakan-rakan seperjuangan dan seperlawanan yang berada dalam room saya pada petang ini. Dia kena cakap, dia kena cara dia kena style usrah sikit kan, untuk nak tarik Wala On masuk. Wala On ni dia tak penting pada konten, saudara. Wala On ni dia tak pandang pada pengisian, dia tak pandang pada konten, tapi gaya tu mesti ada Islamic sikit, syar'i. Jadi saya terpaksa lah buat style macam dia punya apa, lebay-lebay dia kan, berucap dengan mukaddimah dia kan. Kena masuk sikit satu petik ayat Quran sikit, barulah dia kata ni betul Islam, dia kata kan. Lepas tu kau merepek lah, lepas tu kau nak fitnah ke, kau nak mencarut ke, tak kisah. Yang penting permulaan tu kan. Yang penting permulaan. Okey. Jadi kita kena buat lah, kena ke style Wala On lah kan. Zainuddin, Waalaikumsalam Zainuddin. Siapa lagi ni? Adi Harun, ya, betul lah. Muhammad Fauzi, Sui Sultan. Jangan nama pakai nama Sultan. Kejap lagi kan kalau letak nama Sultan, kejap lagi ada orang hantam kita, dia hentam sebut nama Sultan, dia maki nama Sultan, dah Sultan-Sultan pula yang akan terbabit kan. Takdir Allah, nama dia Takdir Allah. Waalaikumsalam. Nizam Sapian. Okey. Mula-mula saya nak, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada kepimpinan baru Parti Amanah Negara. Saya ada catatkan sikit kat sini yang baru diumumkan hari ini. Kepimpinan baru Parti Amanah Negara ataupun Amanah yang baru dilantik untuk mengetuai negeri-negeri, ya, selepas mereka mengadakan pemilihan parti dan pelantikan bagi pengurusi-pengurusi negeri mereka telah pun diumumkan. Saya dapat tadi dan saya difahamkan baru tadi dah keluar, ya. Jadi untuk perkongsian semua saya bacakan di sini, ya. Pengurusi amanah Parti Amanah Negara, salah satu komponen parti yang berada dalam Pakatan Harapan, ya, dan juga salah satu parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Jadi pengurusi-pengurusi negeri mereka telah pun melantik. Ada yang muka-muka baru, ada, tak salah saya, muka-muka lama yang dikekalkan. Tapi saya lihat kat sini banyak muka baru sebenarnya, ya. Okey, pengurusi amanah negeri Johor. Pengurusi amanah negeri Johor yang dilantik adalah YB Aminul Huda. Saya rasa masih dikekalkan. Dulu pun Aminul Huda ataupun Allahyarham Salihuddin Ayub, saya pun tak pasti, ya. Tapi yang terkini pengurusi amanah Johor adalah Yang Berhormat Aminul Huda, ya. Oh hari ni kan baju pink lah hari. Warna merah lah. Ramai kata baju pink. Aku punya kamera ni merah jadi pink. Pelik juga kan. Kenapa pula aku nak pakai baju pink ni? Aduh. Okey. Pengurusi amanah Kedah, iaitu Muhammad Asmirul Anwar. Ni pengurusi amanah Kedah yang baru dilantik. Kelantan bertukar. Kalau sebelum ini pengurusinya Wabi Khalid Samad. Sekarang Kelantan dipengurusikan oleh YB Adli Zahri, ya, Timbalan Menteri Pertahanan. Dia dilantik sebagai pengurusi amanah bagi negeri Kelantan. Melaka Datuk Ashraf Mukhlis. Melaka Datuk Ashraf Mukhlis. Negeri Sembilan Yang Berhormat Datuk Ibrahim Adun. Negeri Sembilan Datuk Ibrahim. Pahang muka baru. Kalau sebelum ini Haji Zulkifli, ya, pengurusi amanah negeri Pahang. Sekarang ni Pahang dipengurusikan oleh Muhammad Fadli Ramli, seorang peguam, ya, daripada Rompin. Fadli Ramli yang baru-baru ni kita bawa masuk ke room Yani, ya. Kita ada buat live
di Rumiani berkaitan dengan isu undang-undang syariah, dan beliau ada 2 kali saya masuk. Saya invite dia suruh masuk, suruh naik untuk menerangkan berkaitan dengan isu-isu panas ketika itu, iaitu berkenaan dengan undang-undang syariah Kelantan, ya, berkaitan dengan Nek Elin. Jadi Peguam Muhammad Fazli Ramli ini telah pun dilantik sebagai pengerusi amanah bagi negeri Pahang. Perak, Datuk Asmuni Awi, rasa saya kekal. Ya, Datuk Asmuni ini masih dulu pun, tak saya masih lagi dulu pun pengerusi amanah Perak. Ya, sekarang ni dikekalkan Datuk Asmuni. Perlis, Wan Kharizal. Saya tak pasti pula Wan Kharizal, saya tak kenal lah. Pulau Pinang, Faiz Fadil. Ini anak muda baru, ya, seorang peguam. Bekas adun. Sekarang ni senator lah rasa saya. Senator ke ataupun masih YB? Saya rasa tak YB lagi dia ni. Ya. Faiz Fadil. Dia adalah pengerusi amanah bagi negeri Pulau Pinang. Sabah, Lalirul Latigo. Nama pengerusi amanah negeri Sabah adalah Lalirul Latigo. Sarawak, Abang Abdul Halil. Dia pengerusi negeri Sarawak, pengerusi amanah negeri Sarawak. Selangor, Yang Berhormat Izham Hashim, taklah saya. Ya, Izham Hashim, dia adalah pengerusi amanah bagi negeri Selangor. Terengganu ialah Hasbi Muda. Saya rasa muka baru. Sebelum ini taklah saya bekas Timbalan Menteri, siapa nama tu, Datuk, saya pun lupa dah, Terengganu tu. Timbalan Menteri Perumahan dulu. Sekali dah ambil alih oleh YB Hasbi Muda, seorang tokoh muda yang juga merupakan ketua amanah, ketua pemuda amanah dulu. Ya? Dia sekarang ganti sebagai senator, tak saya, ya, Hasbi Muda. Kemudian last sekali, wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan ialah Khalid Samad. Dia adalah pengerusi amanah bagi wilayah Persekutuan. Okey, itu yang pertama yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Okey, sementara tu bagi yang belum belum follow akaun saya, ya, adik-beradik kita yang baru lahir yang baru mendaftar, boleh follow saya, ya. Terima kasih tuan-puan. Dan kita mengharapkan dengan kepimpinan baru ini, dengan wajah baru ini, diharapkan Parti Amanah, ya, lebih baik, ya, dan dapat berganding bahu dengan baik dengan rakan-rakan di dalam Perikatan Harapan, ya, Parti Keadilan, DAP, dan juga rakan dalam gabungan kerajaan perpaduan, iaitu Barisan Nasional, GLS, JPS, Warisan dan sebagainya lah. Dan saya yakin dengan beberapa nama muka baru di sini, ya, yang ada kebanyakannya saya kenali lah, ya, saya ikuti tentang prestasi mereka, ya, di dalam Parti Amanah tu saya lihat bagus. Jadi mereka diberi peluang kali ini oleh Presiden. Hak melantik pengerusi negeri itu adalah hak mutlak Presiden, ya, setelah mendengar pandangan daripada kawasan-kawasan di setiap negeri, maka Presiden punya hak untuk melantik pengerusi-pengerusi negeri. Itu hak Presiden lah. Tapi dia amalannya dia akan mendengar dulu. Dia dengar dulu pendapat kawasan-kawasan di setiap negeri. Kawasan-kawasan dia nak siapa mengetuai, ya, parti mereka di negeri tersebut. Jadi setelah dia dengar, dia pertimbangkan, maka Presiden mempunyai hak. Dia macam lembaga pengampunan juga, saudara. Ya? Agung dia mempengurusikan. Ya? Dia ada kuasa mutlak. Tidak boleh sesiapa yang mempertikaikan kuasa mutlak dia. Dan dia tidak terikat dengan lembaga pengampunan punya pandangan cadangan. Dia ada kuasa mutlak. Tetapi dia mendengar dulu. Kemungkinan apa yang dia nak putuskan nanti, ada benda yang dia tertinggal, lembaga pengampunan boleh ingatkan dia balik. Ya, jadi boleh buat keputusan dengan baik. Macam tu jugalah pelantikan pengerusi-pengerusi negeri. Sama juga dengan Parti Keadilan. Parti Keadilan melantik pengerusi negeri dalam Parti Keadilan ini adalah hak mutlak Presiden. Ya, dia bukan melalui undian. Melantik pengerusi negeri dia tidak diundi. Tidak diundi oleh cabang ke. Ya, kalau amanah, kawasan, mereka tidak mengundi. Tetapi setiap cabang ataupun kawasan bagi Parti Amanah dan Parti Keadilan, mereka mempunyai hak, ya, untuk mereka mencadangkan pengerusi negeri masing-masing. Dia mencadangkan. Ya, selepas itu
Presiden parti akan membuat keputusan atas kuasa mutlak dia. Dia sama macam lembaga pengampunan agung seperti mana saya sebut tadi. Ya, lembaga pengampunan boleh memberikan pandangan dan pendapat. Dan dia ada beberapa orang ya, lembaga pengampunan, termasuk salah satunya adalah Menteri Wilayah. Kemudian ada 3 lagi ya, yang dilantik oleh Tuan Agong. Bukan 3 dilantik oleh Perdana Menteri. 3 ni bukan dilantik oleh kerajaan. Yang 3 lagi ni dilantik oleh yang Tuan Agong. Dia persetujui oleh Tuan Agong untuk turut serta dengan lembaga pengampunan. Katalah Menteri Wilayah membuat keputusan A, memutuskan dan mencadangkan A. Kalau 2 atau 3 orang lagi, lembaga kata B, kan? Dia tak kira siapa majoriti. Ya. Dia A akan menulis cadangan dia, ya. Menteri Wilayah mengatakan okey, keputusan dia macam ni, pandangan dia macam ini. Kemudian lagi 2-3 orang pula buat pandangan macam ni. Last kali diputuskan oleh yang Tuan Agong. Dia ada kuasa muktamad. Jadi macam inilah pelantikan pengurusi negeri. Berapa kawasan yang suka kepada orang ini, ya, mungkin di Pahang, contoh di Pahang lah. Di Pahang mungkin ada beberapa kawasan yang mencadangkan Haji Zul Kefli dikekalkan sebagai pengurusi. Ya, dikekalkan. Mungkin dia mencadangkan, ada beberapa kawasan mencadangkan. Kemudian ada kawasan lain kata dia nakkan pengurusi negeri Pahang ni muka baru dan mencadangkan Fazli tadi, ya, Tuan Fazli, Fazli Ramli, betul ya, daripada Rompin, Muhammad Ramli. Beberapa kawasan mencadangkan Muhammad Fazli Ramli. Dia tak kira siapa majoriti, ya? Jadi semua ini dibawa kepada Presiden. Presiden kemungkinan juga akan minta pandangan daripada pimpinan-pimpinan mereka lah, ya, sebelum dia membuat keputusan. Jadi itulah cara terbaik, ya, untuk memilih pemimpin. Mendengar pandangan dan buat keputusan. Kemudian tawakal ala Allah. Tawakal. Last sekali tawakal kepada Tuhan lah. Bila kita dah buat keputusan, serahlah kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati keputusan kita, ya, dan semoga kita tidak membuat keputusan yang silap. Okey. Yang kedua isu yang saya nak sentuh pada petang ini adalah berkaitan dengan kenyataan tulisan yang dikeluarkan oleh Haji Abdul Hadi bin Awang, Presiden PAS. Ya, dia saya tengok ni tak saya tengok dia semakin lama semakin berlarut lah dia. Ya. Macam-macam kalau kita tengok dalam page dia, ya, kenyataan Haji Hadi ni kadang-kadang kita tengok pelik. Ya, tak ada langsung nampak macam pertama sekali kita tidak memperlihatkan dia ni sebagai seorang, orang kata, akademik ke, ya, yang berpengetahuan. Nak kata bodoh bukan bodoh, saudara. Ya, nak katakan dia ilmuwan agama pun tak nampak ciri-ciri ilmuwan agama pada dia. Nak kata ulama jauh sekali. Ini memang jauh sekali lah. Kalau nak katakan dia tu ulama, tak ada langsung ciri-ciri ulama pada dia. Ya. Walaupun ilmu tinggi, dikatakan ilmu tinggi, ya, dikatakan ilmu tinggi, mengajar banyak masjid, ya, boleh tafsir Quran, boleh tafsir hadis dan sebagainya, ya, tapi itu bukan ciri utama sebagai ulama. Asas pun dia tak ada. Ya, asas sebagai seorang pendakwah, da'i, ulama, tak ada pada Haji Hadi. Apa asas dia? Akhlak lah. Akhlak itu asas. Ya, asas akhlak. Mesti ada. Kalau yang itu fail, tak payah cerita lah. Ya, tak payah cerita lah. Kalau akhlak itu pun fail, tak payah cerita. Belum lagi kita kaji lagi segi kesihatan dia, kemampuan dia. Macam kita lantik imam lah kan. Nak lantik imam ni, bukan boleh kita lantik seorang imam tu dia boleh baca Al-Quran dengan baik. Dia boleh melagukan Al-Fatihah itu dengan lagu-lagu yang merdu. Kan? Maka layak dia jadi imam. Tidak. Ya? Itu kelebihan. Seorang imam tu, kelebihan dia boleh membaca Al-Quran dengan baik dan boleh melagukan, ya, dengan cara macam-macam setara lah. Kan? Sedap dengar. Kan? Dengar dia baca Al-Quran tu macam imam Mekah kan. Belum boleh lagi nak katakan layak dah jadi imam di kampung kita. Ya? Bagaimana dengan akhlak dia? Kalau dia baca Al-Quran sedap, tetapi selalu kita tengok dia duduk kat depan kedai nama ekor tu, masalah juga, saudara. Kan? Dia baca Al-Quran sedap, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Al-Quran dengan lagu dia kan. Puahlah jemaah tunggu tu imam melagukan Al-Fatihah tu. Nak sembahyang tarawih ni, kena 20 rakaat.
Imam pula dengan alunan lagu dia kan. Jenuh lah tunggu. Kan? Kalau dia baca Quran bagus pun, tajwid bagus pun, tetapi kita tengok dia selalu duduk depan kedai nombor ekor. Selalu duduk dekat program-program karaoke kan, joget-joget lambak ni dia ada. Dia minat. Kalau dia tak menyanyi pun dia kerap ada menonton kat situ. Jadi lagi segi akhlak dia tidak berapa molek lah. Kan? Jadi bukan itu jadi syarat dia. Macam tu lah Haji Hadi. Walaupun panggil dia ulama, tapi saya tak kata dia ulama. Saya kata dia seorang presiden parti. Seorang presiden parti. Sebab itu kita tengok, kalau Datuk Seri Anwar pun panggil Haji Hadi, dia tak panggil Tuan Guru. Datuk Seri Anwar dia hanya panggil Tuan Guru, hanya Tok Guru Aziz saja. Tok Guru Aziz dia panggil Tuan Guru, Tok Guru Aziz. Tapi kalau Haji Hadi, Datuk Seri Anwar panggil Ustaz Hadi. Anwar meletakkan dia taraf ustaz. Saya nak letak dia ustaz pun saya tak pernah berani sebenarnya. Saya nak letak dia taraf ustaz pun Haji Hadi ni saya tak pernah berani. Sebab moral teruk saudara. Akhlak dia cukup teruk. Dia mengata orang, fitnah orang, lawan politik dia. Lepas tu dia menuduh orang. Memang tak ada fakta. Saudara pernah baca tak tulisan dia? Dia pernah tulis dalam Facebook. PKR menentang Al-Quran. Selamba je dia tulis. PKR menentang Al-Quran. Tulisan minda presiden. Tapi dia tak bawa apa hujah pun. Satu hujah pun dia tak bawa. PKR ni, Parti Keadilan ni menentang Al-Quran. Bawa lah hujah. Barulah orang tahu kenapa nak katakan PKR menentang Al-Quran. Bawa hujah. Tunjukkan beberapa perkara. Satu pun tak apa dah. Apa yang dibuat oleh PKR untuk menggambarkan bahawa Parti Keadilan ini menentang Al-Quran. Sebut. Apa dia? Baru boleh kita jawab. Kita boleh pertahankan parti kita. Kita boleh pertahankan diri kita. Tetapi kalau kau mentebar tuduhan, kemudian kau masuk petik-petikan Al-Quran, tidak menunjukkan fakta sebenar, kamu hanya selitkan petikan Al-Quran dan hadis, seolah-olah itulah memperkuatkan hujah kamu, tetapi hujah kamu sebenarnya tak kamu tunjukkan bukti. Kamu hanya tunggang agama, tunggang Al-Quran, tunggang hadis. Kononnya mengatakan kamu cakap ini benar. Apa yang kamu cakap ini benar sebab ada Al-Quran, saya selitkan. Saya cakap benar sebab apa? Ada petikan hadis, saya selitkan. Tapi yang kamu tuduh itu, kamu tak tunjuk pun bukti dia. Contohnya PKR menentang Al-Quran. Apa dia? Apa yang PKR tentang? Tak ada saudara. Banyak kalau saudara buka minda presiden tu, banyak tulisan dia. Saya tak peduli sama ada tulisan dia ataupun admin dia. Tapi tentulah atas kebenaran dia. Sebab itu page resmi dia. Page Presiden PAS. Nama pun minda Presiden PAS. Bermakna apa yang tertulis di situ datang daripada kepala otak dia. Minda dia. Kalau kepala otak dia tak sihat, dia akan menghasilkan tulisan yang tak sihat. Janganlah nanti bila dah terkantoi, bila dah orang report polis, kerana tulisan fitnah sebagainya, masa itu baru cakap, ini bukan tulisan saya page saya dikawal oleh beberapa orang admin, mungkin ini tulisan daripada admin. Masa itu nak tepis, dah tak guna. Menuduh orang lain. Banyaklah kita tengok berlaku macam ini. Ustaz-ustaz keluar kenyataan, mengarut. Lepas tu bila ambil tindakan polis, saya tak tahu sebab saya punya page ada diuruskan oleh admin. Masa tu nak tepis. Sekarang ni, takkan rumah tangga kamu, apa yang berlaku dalam rumah tangga kamu tak tahu. Macam kita lah kan, apa yang berlaku rumah tangga kita. Kita ada orang gaji, upah orang gaji, jaga rumah. Tapi kalau apa berlaku rumah kita nak salahkan orang gaji semua, tak boleh. Kita tuan rumah, kalau ada orang gaji pembantu rumah, kita kena kawal pembantu rumah kita. Kalau berlaku perbuatan jenayah dalam rumah kita, kita harus bertanggungjawab. Macam itulah juga kita yang ada page Presiden PAS, kalau dia guna admin pun untuk uruskan page dia kena pastikan setiap penulisan yang dikeluar melalui page itu kena lalui dia dulu, sebab dia tuan dia. Kalau dia kata okey lulus, keluarkan tulisan, okey keluar. Takkan sewenang-wenangnya boleh keluar oleh admin. Kalau macam tu, tulis je lah minda admin Presiden PAS, macam tu. Biar orang tahu bahawa tulisan ni lah tulisan admin dia, bukan Haji Hadi. Jadi kalau kita baca tulisan ni, banyak mengarut saudara. Hari ni dia, kalau saya tulisan dia terbaru, dia kata apa? Dia kata
undang-undang yang ada hari ini, ya, adalah undang-undang penjajah yang masih kekal walaupun dah lama merdeka. Ini di antara tulisan dia. Dah lama dah kita tak dengar jadi sebut undang penjajah ni, saudara. Dah lama dah. Ya. Kita nak dengar dia sebut bahawa undang-undang ini penjajah, ya, waktu bila? Waktu dia tidak ada kuasa. Baru kita boleh dengar. Waktu dia tidak ada kuasa, barulah kepala otak dia berfungsi dan teringat bahawa perlembagaan itu, undang-undang itu adalah peninggalan penjajah. Ni jadi pelik sikit. Di otak dia berfungsi masa waktu bila? Waktu jadi pembangkang. Ya. Masa tu otak dia berfungsi, berjalan. Kan? Waktu jadi pembangkang. Waktu jadi kerajaan, dia tak ada otak. Dia tidak boleh fikir. Ya? Waktu dia jadi kerajaan, dia tak boleh fikir. Waktu dia jadi pembangkang, baru otak dia berjalan. Oh, perlembagaan ini penjajah rupanya. Sebab itu dulu, tahun 80-an, dia pernah sebut, perlembagaan ini perlembagaan penjajah. Perlembagaan ini perlembagaan kafir. Perlembagaan ini perlembagaan taghut. Wajib menentang perlembagaan ini. Dan menentang perlembagaan ini adalah jihad. Dia sebut tahun 81-82. Lawan perlembagaan itu adalah jihad. Dan kalau kita mati dalam perlawanan ini, mati kita mati syahid. Banyak kali saya ulang isu ni, saudara. Biarlah saudara kata nak jemu tak jemu, saya tak peduli. Ada orang kata dia ulang benda, saya tak peduli. Sebab masih ramai di luar sana anak-anak muda, ya, yang tak mengikuti, yang tak baca sejarah perjuangan PAS ini. Mereka menyatakan bahawa PAS adalah parti yang bawa Islam. PAS adalah parti yang betul-betul memperjuangkan Islam. Yang sebenarnya mengarut. Kamu yang tak tahu maklumat, kamu yang tak tahu, ya, sejarah perjuangan PAS, terutamanya di bawah kepimpinan Haji Haji. Hari ini, kenyataan hari ini memperkuatkan hujah kita bahawa PAS bukan parti yang bawa ajaran Islam yang sebenar. Sebab dia tidak konsisten dalam perjuangan dia. Hari ini baru dia nak tulis, dia sebut balik bahawa perlembagaan undang-undang yang ada ini adalah undang-undang penjajah. Walaupun kita dah lama merdeka, dia kata. Keluarnya hari ini, sewaktu dia jadi pembangkang, 33 bulan dia duduk dalam kerajaan, dia jadi duta khas, ya, angkat sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya Abdul Hadi bin Awang, ahli Parlimen Marang, bersumpah mempertahankan perlembagaan persekutuan. Ni perlembagaan yang disebut ni, ya, perlembagaan penambah penjajah ni. Sebab waktu itu otak dia tidak berfungsi, ataupun dia tidak ada otak langsung waktu itu. Ataupun waktu itu dia lupa bahawa yang dia sumpah mempertahankan perlembagaan itu, dia ingat itulah perlembagaan Al-Quran. Dia ingat ketika dia angkat sumpah itu perlembagaan telah diubah, iaitu perlembagaan dia Al-Quran, hadis, ijma', ulama', qiyas. Dia ingat macam itu. Walhal sama saja. Daripada zaman 80-an dia sebut perlembagaan itu kafir, sampailah hari ini perlembagaan tidak berubah, saudara. Teras-teras yang terdapat dalam perlembagaan itu sikit pun tidak berubah. Kalau dulu kamu kata penjajah, kalau dulu kamu kata kafir, kalau dulu kamu kata taghut, perlembagaan itu, inilah perlembagaan yang ada. Perlembagaan kafir, taghut, itulah yang kamu bersumpah mempertahankan dia. Dan hari ini kamu kata lagi sekali, kamu ulang lagi sekali apa yang pernah kamu sebut tahun 80-an dulu, iaitu undang-undang kita masih lagi adalah undang-undang penjajah. Apa hujah dia nak katakan salah? Apakah semua peninggalan penjajah, apakah semua peninggalan barat itu, ya, bertentangan dengan Al-Quran? Apakah semua yang ditinggalkan oleh penjajah itu semua tidak baik? Itu isu dia. Kalau betul perlembagaan ini peninggalan penjajah, ya, apakah yang ditinggalkan oleh penjajah, undang-undang yang ditinggalkan oleh penjajah itu bertentangan dengan Islam? Kalau ada yang bertentangan, kamu kena perbetulkan. Waktu bila kamu kena perbetulkan? Waktu kamu ada kuasa. Waktu bila PAS ada kuasa. PAS pernah jadi bersama dengan kerajaan 2 kali. Tahun 70-an PAS bersama dengan Barisan Nasional dulu. Pernah bentuk kerajaan bersama Barisan Nasional. Tahun 70-an lagi PAS pernah bersama dengan Barisan Nasional jadi kerajaan. Ada peluang nak pindah perlembagaan waktu itu, mereka tak gunakan.
Kemudian jadi kerajaan lagi di bawah kerajaan Tepuk Atap bersama Deng Cirit. Bertuah pas ni saudara. Ya, dia jadi kerajaan dapat merasa 2 Perdana Menteri. Ingat senang. Ya. Kalau orang dengar, lama pas jadi kerajaan. Kalau orang tak tahu, tak baca, orang malas bahasa sejarah, orang kata, PAS adalah parti yang lama jadi kerajaan. Sebab dia jadi kerajaan di bawah 2 Perdana Menteri. Lama PAS jadi kerajaan. 2 Perdana Menteri PAS jadi kerajaan. Kalau orang tak baca sejarah lah. Kalau orang bodoh lah. Kan? Dari segi akal dia, memang lama lah. Kan? Duduk kerajaan sampai 2 Perdana Menteri. Lama. Kan? Tapi kalau orang rajin baca, 2 Perdana Menteri itu berlaku dalam beberapa tahun. Tapi itulah fakta dia. Itulah fakta dia bahawa PAS pernah jadi kerajaan tahun 70-an. Dia tidak pindah perlembagaan ini. Kemudian dia jadi kerajaan lagi. Tuhan bagi peluang dia jadi kerajaan melalui Tepuk Atap. Kan? Bersama dengan puak-puak Deng Cirit, Azmin Sumburit. Puak-puak ni. Ya, bentuk kerajaan melalui Tepuk Atap. 33 bulan di bawah 2 Perdana Menteri. Ya. Deng Cirit dengan Pak Long Mae. Kan? Apa berada di situ? Ada dia pernah usahakan nak pindah perlembagaan? Tak ada. Sebab apa tak pindah? DAP. Ada DAP dalam kerajaan kamu? Tak ada. Selama ini kamu dia kata yang menghalang Islam, yang menghalang Melayu, yang menghalang tentang memantapkan Syiah Islam itu DAP. Yang menghalang tentang kita nak memperjuangkan Melayu itu DAP. Yang menghalang ini DAP. Menghalang ini DAP. DAP jadi zikir. Tapi bila Tuhan bagi peluang jadi kerajaan tanpa DAP, bahkan hampir 100% Melayu Islam kamu bentuk kerajaan itu. Hingga kan digelar kerajaan Melayu Islam. Ada kamu nak berusaha pindah perlembagaan? Tak ada.